Kita nak berkongsi pada anda berkenaan satu topik yang kita boleh korelasikan dengan generasi muda. Kita nak bercakap berkenaan dengan produktiviti. Bagaimana sebenarnya mereka ini juga boleh menjadi salah satu ambassador ataupun ikon untuk memulakan satu produktiviti kerja yang lebih berdaya saing dan juga lebih murni dalam konteks mana-mana organisasi sekalipun. Jadi dua tetamu kita bawakan hari ini, Ridwan. Orang muda hari ini untuk bercakap mengenai produktiviti tetapi levelnya sudah level consultant, Syul. Terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Amirul Abdullah, merupakan pengarah projek dan juga pelajar tahun akhir Perhubungan Awam, Fakulti Komunikasi dan juga Pengajian Media. Dan juga kita ada Cik Fatini Sahudin juga, pengarah komunikasi projek tahun akhir dan juga pelajar tahun akhir Perhubungan Awam, Fakulti Komunikasi dan juga Pengajian Media. Baiklah, bercakap mengenai budaya produktiviti dalam kalangan generasi muda. Pandangan orang muda, produktiviti itu apa? Okay. Fatini, kita mulakan dahulu. Boleh. Jadi, pada pandangan saya, produktiviti ni, dia macam mana kita optimalkan kerja kita dengan lebih efisien dan efektif. So, sebenarnya produktiviti ni cara kita menggunakan masa kita, tenaga kita, sumber kita. So, kalau saya gunakan produktiviti tu macam mana saya mengisi masa lapang saya dengan teratur. So daripada awal pagi sampai ke malam lah saya akan plan my day untuk menyiapkan kerja dan baru saya akan menyenangkan diri saya untuk buat-buat kerja yang lain. Itu bagi saya lah. Okey, bagaimana Abra pula definisi produktiviti bagi? Sama macam ini, saya setuju. Tapi lebih kepada kecekapan berbanding keberkesanan lah. Sebab saya rasa apa-apa cara pun dia akan berkesan. Persoalan ni lambat atau cepat saja kan. Tapi kalau kita cekap, banyak perkara yang kita boleh uruskan lebih awal dan banyak benda yang kita boleh buat pada masa yang terluang nantilah. Sebab itu cekap tu sangat penting. Bila kita gunakan masa dengan cekap. Bila gunakan tenaga dengan perkara yang cekap. Dan sumber lah yang paling penting sekali, gunakan sumber dengan cekap. Sebab di akhirnya produktiviti itu akan menghasilkan output yang lebih berbanding dengan kita menggunakan cara biasa. Kalau sama je maksudnya tak cukup produktif lagi lah tu. Dan kedua, anda merupakan pelajar tahun akhir dan juga diberi tanggungjawab untuk menjadi konsultan kepada MPC. Jadi apakah antara program, dan saya difahamkan forum produktiviti dan juga daya saing akan dianjurkan oleh kalian. Orang kata ini adalah bukan saja projek tahun akhir, tapi ini adalah untuk merealisasikan apa yang ada dalam otak anda untuk menyampaikan mesej tentang produktiviti. Boleh ceritakan mengenai forum ini? Boleh. Untuk forum yang kita dah buat pada 28 Jun lepas, iaitu pasal forum produktiviti dan kesejahteraan. So, benda ni kita meningkatkan produktiviti di kalangan generasi muda. So, daripada situ, kita boleh tengok macam mana generasi muda sekarang ni dia beradaptasi dengan cara ODL semua. So, sekarang dah berubah kan dengan pandemik. So, dengan itu kita sendiri beradaptasilah dengan penyesuaian teknologi ni. So sekarang semuanya online. So dari peredaran teknologi kita belajar daripada situ. Okey, macam Fatini ada sebutkan produktiviti dan juga digitalisasi. Kalau selalunya bila kita cakap berkenaan produktiviti ni, dia selalunya melibatkan pergerakan fizikal kan. Kita bergerak satu tempat. Tapi sekarang ini dunia dah berubah sedikit. Kita lebih orang kata lebih maju, lebih berdaya saing dalam platform online, platform maya kan. Jadi bagaimana pandangan Abraski produktiviti dalam konteks maya ini? Seperti yang Fatini cakap tadi tu, apa yang kita boleh cerap daripada beberapa input daripada program yang kita laksanakan, sekarang dunia dah dinamik. Kita dah tak perlu pergi ke office 5 hari straight. Kita boleh datang 3 hari, 2 hari yang selebihnya kita maya. Dan itulah yang industri perlu faham sekarang. Di mana waktu kerja yang fleksibel dan juga alternate time of works dan juga penggunaan teknologi yang tinggi. Sebab teknologi memainkan peranan yang penting. Bila kita ada teknologi yang cekap, yang bagus, kita dapat hasilkan lebih banyak dan menjimatkan tenaga dan juga kita punya manpower lah, kita nak cakap. Dan di akhirnya, perkara ini perlu difaham oleh negara dan juga industri dan juga anak muda sendiri. Dah ada teknologi, maka bantulah industri dan negara untuk tingkatkan produktiviti. Kalau belum ada, industri dan negara perlulah suntik sikit insentif
bagi kita memastikan negara kita berdaya saing bukan sekadar kemajuan teknologi ekonomi, tapi kita juga dapat tingkatkan produktiviti dengan cekap yang saya cakap tadi. Saya tertarik apabila Abra bercakap mengenai orang muda hari ini, kalau nak bercakap tentang kerja, dia kena kerja, soal kerja adalah masa itu kena fleksibel. Dah tak boleh 8-5, Isnin hingga Jumaat 5 hari dan sebagainya. Itu school of thought of orang muda. Betul. Tapi pada zaman sekarang masih lagi terdapat perdebatan antara school of thought. Soalnya kena kerja 5 hari, kena kerja 8 sampai 5. Tetapi orang muda mahu begini. Jadi the clash of dua school of thought ini macam mana untuk menghasilkan produktiviti pada zaman sekarang? Macam mana Fatini? Macam mana? Bagi saya, Pandangan berbeza mengenai fleksibiliti bekerja ni. Generasi lama masih lagi mahukan 8-5. Tapi orang muda nak fleksibel. Faham? Okey, bagi saya fleksibiliti ni dia ikut juga kepada kerja yang kita dapat tu. So kalau kita suka dengan kerja tu, fleksibel atau tak fleksibel, kita tak rasa buat kerja tu. So kalau generasi muda ni suka dengan 8 hingga 5 tu, dia orang boleh pergi ke sana. Tapi kalau dia orang lebih suka fleksibel, dia orang pun boleh ke sana juga. So bagi saya dia ikut orang. Saya rasa dia lebih kepada negara kita dah bergerak ke arah flexibility tu dengan baru-baru ni kita dah lanjutkan paternity leave, maternity leave. Itu sedikit sebanyak dah ada kemajuan dari segi flexibility itu, di mana kita boleh bercuti lebih panjang, berehat dengan lebih panjang dan adil untuk ramai orang. Dan macam Fatini juga cakap, kepentingan industri itu sendiri. Kalau engineering kena melawat site, jadi dia perlu adalah dekat situ. Tapi flexibility itu bergantung kepada jenis kerja yang dibuat. Kalau kita di bidang media ni, mungkin dah habis siaran, kita boleh buat kerja lain di luar studio kan. Melihat kepada keperluan kerja lah. Yang paling penting, industri itu terus berdaya saing dengan kerja apa yang kita buat. Okey, manakah kalian pernah berkolaborasi dengan pihak MPC kan? Apakah antara prinsip-prinsip produktiviti yang diterapkan oleh MPC ini sebenarnya? Dia ada 5 prinsip asas produktiviti sejahtera. Yang pertama, nilai. Nilai ni soal tentang kita punya cara kita komunikasi, toleransi, berinteraksi dengan rakan kerja. Sebab itu peranan yang penting dalam sinergi kerja kita. Kedua adalah keturunan. Keturunan ni kita budayakan produktiviti itu daripada rumah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya kan. Ibu bapa, cikgu-cikgu sekolah dan juga rakan-rakan sekeliling ni kena mainkan peranan yang penting dalam influence ataupun pengaruh produktiviti. Ketiga adalah intelektual. Intelektual ni bagaimana kita gunakan pemikiran kita, a good discourse, perbincangan untuk kita cambahkan idea, berinovasi dalam menyelesaikan masalah. Keempat, sumber. Yang sumber ni saya rasa antara yang penting, tapi ramai orang tak nampak relations dia, di mana sumber ni melibatkan alam sekitar, kelestarian dan sebagainya. Sebenarnya itu mainkan peranan penting. Kalau kita terlalu banyak menggunakan tenaga, lebih banyak beban yang kita kena tanggung pada masa akan datang. Jadi optimumkan penggunaan tenaga akan mengoptimumkan kerja kita pada masa akan datang. Dan yang terakhir adalah cara hidup lah. Bila kita dah di sekarang dunia yang lebih terdedah dengan kesihatan mental, masalah stres dan sebagainya, ini masanya pekerjaan perlu juga difleksibelkan dengan kehidupan seharian. Jadi jangan terlalu tertekan dengan buat kerja. Ada masa terluang pergi tengok wayang, pergi berjoging, pergi buat perkara-perkara kita suka, supaya esok pagi bila kita bangun kita ada motivasi yang baru untuk bekerja dan hasilkan tugas yang lebih baik daripada semalam lah. Untuk hidup yang lebih berkualiti lah. Betul. Jadi, sepanjang kerjasama dengan anda dengan MPC, apakah usaha-usaha MPC untuk meningkatkan produktiviti di peringkat negara kita? Fatini, silakan. Apa yang MPC dah buat adalah MyMudah, di mana dia ada proses-proses perolehan dimudahkan. Selain itu, dia orang ada buat juga Academy in Factory, di mana dia orang memberikan pendidikan dan kemahiran kepada lepasan SPM, bekas banduan, orang asli, so dia orang dapat sijil kemahiran dan juga berpeluang untuk bekerja di sektor perkilangan, automotif dan pembuatan. Okey, ini kita tengah paparkan ni apa ni, kalau Fatini boleh kongsikan ni? Ini sebenarnya kami punya dokumentasi mini yang bertajuk Synoptic. Dia akan disiarkan di Facebook Malaysia Productivity Corporation. Setiap minggulah kami akan menebual setiap episod dia akan
berlain-lain topik. Apakah contoh topik yang dibawakan? Apa? Contohnya macam productivity enhancement. So dia mengkaji macam mana cara-cara strategi-strategi untuk meningkatkan productivity. So saya bagi satu contoh, peniaga-peniaga sekarang macam mana dia nak keluarkan output hasil yang banyak tanpa menggunakan kos tenaga yang banyak. Contohnya saya boleh bagi macam kalau kita pergi ke kedai, kita dapat satu QR code. So daripada situ untuk nak order menu. So kalau daripada situ kita boleh jimatkan masa manpower dia menyenangkan kita, dia menyenangkan orang tu juga. Okey, dalam bentuk digitalisasi. Ya, betul. Di mana perolehan ataupun insentif tu dimudahkan oleh MPC lah melalui banyak inisiatif kerajaan kan. Jadi MPC jadi pemudah cara dari sudut digitalisasi dan teknologi itu sendirilah. Ini juga saya difahamkan merupakan salah satu projek akhir kalian sebagai pelajar perhubungan awam, PR, Mass Communication di UiTM ya. Jadi kalau kongsikanlah lebih lanjut bagaimana sebenarnya untuk mereka melihat kembali dokumentari sebab saya difahamkan ada episod setiap satu tu. Jadi mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan produktiviti, apa yang dilaksanakan oleh MPC. Bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat ni? Untuk tonton balik forum Productivity Daya Saing, boleh tonton di Facebook ataupun YouTube Malaysia Productivity Corporations. Di situ anda boleh nampaklah beberapa speaker yang lepas dah kupas. Sangat bagus forum tu dikupas oleh Dr. Bala daripada UKM, Dr. Suhaimi daripada UiTM, kemudian Datuk Syakir daripada Syawama Sdn Bhd dan anaknya yang merupakan penerima scholarship Rhodes ke University Oxford. Banyak isu-isu yang kita kupas di sana dan saya rasa input-input tu sangat baik dan realistik lah, bukan sekadar idea semata-mata. Dan untuk tonton sinoptik boleh ke Facebook Malaysia Productivity Corporation. Hanya di Facebook kita siarkan setiap minggu. Setakat ni kita dah post satu tajuk berkenaan dengan productivity enhancement. Ini topik-topik yang kita cakap tentang main mudah tadi itulah, smart regulation, bagaimana peniaga nak memperoleh ganjaran ataupun geran ataupun inisiatif dengan lebih mudah melalui usaha-usaha kerajaan. Usaha kami. Ya. Okey. Itu dia yang dapat kami kongsikan berkaitan dengan productivity. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Fatini. So saya nak berterima kasihlah kepada Sir Abuza, penyelia kami, kerana memberi peluang, dan kepada MPC juga sebab bagi kita ruang sampai ke sini. Saya juga nak terima kasih pada pensyarah Encik Abuza Abdul Halim dan juga MPC melalui Puan Syazlina, banyaklah Cik Uda, Cik Zati, Hajah Sarima yang sediakan platform begitu luas kepada kita dan memberi kita ruang untuk rangkum dan konstruk sendiri program yang kita nak untuk membantu, dan tujuan kita buat ni adalah untuk merapatkan jurang MPC dengan orang muda, dan itu yang paling penting sebab agensi kerajaan kadang-kadang jauh kan dengan anak muda, so kita nak rapatkan jurang dan insya-Allah itulah usaha yang kita cuba capai sekarang. Kehebatan anak muda bercakap PR. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Amirul Abra Abdullah dan juga Fatini Sahudin kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama berkongsi mengenai budaya produktiviti dalam kalangan generasi muda. Lebih kita bercakap mengenai flexibility. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak. Baiklah.